Bagi diri saya sendiri, saudara, pada kebiasaannya saya akan mencatat nama-nama orang-orang yang akan saya ziarahi. Sebagai contoh, hari raya pertama, saya akan ziarahi siapa? Hari kedua, ketiga dan sampailah kepada 30 hari raya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam pertemuan sekali lagi dalam channel Dr. Muhammad Sansuki. Saudara, tidak lama lagi kita akan bertemu dengan 1 Syawal, di mana seluruh umat Islam akan merayakan Aidul Fitri yang kita nanti-nantikan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sudah 2 tahun kita tidak dapat berhari raya kerana pandemik COVID. Dan pada kali ini insya-Allah mudah-mudahan kita dapat berhari raya yang kita nanti-nantikan selama ini. Sudah lama kita tidak dapat berkunjung sapa, dan setengahnya sudah lama tidak dapat pulang ke kampung menemui ayah dan bonda. Saudara, sebagai seorang Islam, yang pertama-tama sekali bila kita di pagi raya, kita disunatkan untuk mandi sunat hari raya Aidul Fitri. Selepas kita membersihkan diri dan memakai pakaian yang paling indah yang kita miliki, maka sebelum kita pergi menunaikan sembahyang sunat hari raya, kita disunatkan untuk menjamah sedikit makanan. Selepas itu, bergeraklah kita ke rumah-rumah Allah, ke surau ataupun ke masjid untuk sama-sama kita sembahyang sunat hari raya dan mendengar khutbah hari raya. Sepanjang kita berada di surau ataupun di masjid, hendaklah kita memberikan tumpuan terhadap khutbah yang disampaikan oleh para khatib, supaya mesej-mesej yang disampaikan itu dapat kita ambil iktibar untuk panduan untuk kita. Pada kebiasaannya, selepas kita menamatkan sembahyang sunat hari raya, para imam akan beramai-ramai membaca selawat Nabi di samping bersalam-salaman sesama jamaah. Sebelum pulang, adalah elok rasanya kalau kita singgah sebentar ke pusara ibu dan ayah ataupun kaum keluarga kita yang sudah pun meninggal dunia. Ini kerana kemungkinan itulah masa yang kita ada untuk kita mengunjungi pusara mereka. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengatakan bahawa barang siapa yang mengerjakan umrah ataupun haji, yang mengunjungi makam Rasulullah SAW di Madinah, seolah-olah mereka itu mengunjungi ataupun menziarahi Nabi Muhammad SAW ketika hidupnya. Kias kepada hadis Nabi Muhammad SAW tersebut memberikan kita kefahaman bahawa walaupun ibu dan ayah kita ataupun saudara mara kita telah meninggal dunia, dengan berkunjung kita menziarahi mereka ke pusara mereka, seolah-olah kita mengunjungi ataupun menziarahi mereka sewaktu mereka hidup. Dan orang yang sudah meninggal dunia itu mengetahui kehadiran kita. Oleh kerana itu, saudara dan saudari, menziarahi pusara itu tidak seharusnya dilakukan hanya setahun sekali pada waktu hari raya, tetapi hendaklah kita lakukan pada bila-bila masa sahaja, pada waktu kita terluang, pada waktu kita balik kampung, kerana mereka ternanti-nantikan kita. Selepas kita menziarahi pusara, kita pulang ke rumah untuk bersama keluarga. Biasanya dalam masyarakat Melayu kita akan makan bersama. Kita akan makan rendang, ketupat, lemang dan sebagainya secara bersama bagi mengeratkan silaturahim. Selepas daripada itu, pada kebiasaannya, ibu dan ayah akan berada di hadapan dan kita sebagai anak akan bersalaman kepada ibu dan ayah, memohon ampun dan maaf.
Saudara, selagi mana kita ada ayah dan bunda, janganlah kita lupa untuk menziarahi mereka. Kerana tanpa mereka, siapalah kita? Bawalah anak-anak kita untuk mengunjungi dan menziarahi atuk mereka, nenek mereka. Dan pada kebiasaannya, pada hari pertama ini, kita hanya merayakan di peringkat keluarga sahaja. Selain daripada menziarahi adik-beradik dan kaum keluarga yang terdekat, kita juga digalakkan untuk menziarahi saudara mara kita yang jauh seperti sepupu, dua pupu, makcik-makcik ataupun atuk saudara dan juga nenek saudara. Ini kerana dengan menziarahi tersebut mudah-mudahan akan mendekatkan lagi saudara yang jauh. Bagi diri saya sendiri, saudara, pada kebiasaannya saya akan mencatat nama-nama orang-orang yang akan saya ziarahi. Sebagai contoh, hari raya pertama saya akan ziarahi siapa? Hari kedua, ketiga dan sampailah kepada 30 hari raya yang berikutnya. Saudara, sebenarnya berhari raya ini ialah satu kesempatan untuk kita berkunjung-kunjungan di samping memohon kemaafan. Biasanya kita akan berhari raya ataupun kita menziarahi kepada kenalan-kenalan kita sahaja. Tetapi kita lupa bahawasanya inilah masa yang sesuai untuk kita memohon ampun dan maaf kepada mereka yang kita berdosa. Misalnya sebelum hari raya kita pernah bergaduh ataupun kita pernah bermasa muka ataupun kita pernah tidak bertegur sapa dengan rakan sepejabat ataupun jiran sekampung. Pada waktu inilah waktu yang sesuai untuk kita menziarahi mereka dan minta ampun dan maaf. Kerana dalam bulan hari raya ini semua orang menerima sesiapa saja datang ke rumah mereka. Kalaulah kita tidak mengambil kesempatan dalam bulan Syawal ini untuk kita membersihkan diri dengan meminta maaf, meminta ampun, meminta halalkan segala apa yang kita termakan, terminum, alangkah ruginya kita. Kerana selepas daripada bulan Syawal, sudah tentulah apabila kita pergi ke rumah mereka seperti suatu kepelikan sedikit. Dan mereka pun agak terkejut. Kerana apa? Dengan tiba-tiba kita ingin meminta ampun dan maaf. Sudah tentulah keadaannya tidak begitu manis dan tidak begitu selesa. Tetapi sekiranya dalam bulan Syawal ini kita mengambil kesempatan untuk pergi ke rumah mereka yang kita rasa bersalah, sudah tentulah mereka tidak rasa pelik untuk menerima kita, menziarahi mereka, mengunjungi mereka pada waktu hari raya. Justru itu, ambillah kesempatan ini untuk kita membersihkan diri dan merapatkan hubungan yang sudah lama terputus. Saudara, apabila kita mengunjungi atau menziarahi sesebuah rumah, perlulah kita ketahui dan memahami bahawa semua rumah yang kita kunjungi itu tidak sama. Ada orang yang kaya, ada orang yang sederhana, bahkan ada orang yang susah. Apabila menziarahi mereka, hendaklah kita meletakkan rasa penghormatan yang tinggi terhadap mereka. Apa yang saya maksudkan ialah apabila dihidangkan sesuatu makanan ataupun minuman yang mungkin kita rasakan tidak begitu sedap ataupun selera dengan kehendak kita, hendaklah kita jangan tunjukkan kepada tuan rumah. Sebaliknya, kita minumlah apa sahaja yang dihidangkan walaupun air sirap biasa. Sekiranya tuan rumah menghidangkan air minuman dan makanan yang tidak sesuai dengan selera kita, janganlah kita tunjukkan kepada tuan rumah. Ini kerana dengan sikap kita yang demikian itu akan menyinggung perasaan mereka. Jamahlah sedikit makanan dan minumlah air yang dihidangkan walaupun air sirap biasa. Dan kalau boleh kita pujilah makanan dan minuman yang mereka sediakan itu, seperti dengan mengatakan sedap, enak dan pandai mereka menyediakan makanan tersebut. Dengan cara itu mereka akan rasa gembira dan tidak rasa kecil hati. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, sudah menjadi kebiasaan setiap kali hari raya, rancangan televisyen, radio begitu menarik. Boleh dikatakan setiap pagi, petang hingga malam, kita disajikan dengan hiburan, nyanyian,
lagu-lagu, cerita-cerita, filem-filem yang begitu menarik sekali. Keadaan ini akan menyebabkan kita tidak pergi berhari raya dan mengadakan kunjung mengunjungi ataupun ziarah menziarahi. Kebanyakan kita hanya tertumpu di rumah dengan melihat televisyen, melihat video ataupun kita bermain dengan handphone. Sebagai ibu bapa, hendaklah kita tegas dalam perkara ini, memastikan anak isteri kita tidak menghabiskan masa mereka dengan melihat hiburan di dalam televisyen. Baliknya, masa yang ada haruslah digunakan untuk berziarah ke rumah saudara mara, jiran tetangga ataupun kenalan sahabat handai. Apa yang penting juga yang ingin saya sampaikan ialah tentang adab-adab ketika kita kunjung mengunjungi. Seringkali kita alpa dan lupa tentang batas-batas dalam kita bersalam-salaman. Bagi anak beranak, adik-beradik, ibu saudara, bapa saudara tidak ada masalah. Tetapi yang sering kali bermasalah ialah sepupu. Sepupu kalau sesama jantina tidak ada masalah. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Tetapi kalau berlainan jantina, ini perlulah diperhatikan. Sebaik-baiknya kita hanya mengucapkan dengan jarak yang sesuai untuk mengucapkan selamat hari raya ataupun meminta ampun dan maaf. Tidak perlulah kita bersalam-salaman kerana kita bukan muhrim bagi menjaga adab-adab agama. Selain daripada itu, saudara, antara perkara yang perlu diperhatikan juga ialah tentang adab berkunjung. Ini kerana apabila kita mengunjungi ke rumah saudara mara kita ataupun jiran tetangga ataupun sahabat handai, seringkali kita terlupa untuk menunaikan solat. Kegairahan kita untuk berhari raya tidak ada masalah. Tetapi dalam mengejar keseronokan itu, kadang-kadang kita terlupa untuk menunaikan tanggungjawab kita, khususnya sembahyang zuhur, asar, maghrib ataupun isyak. Perlulah diperhatikan juga tentang waktu-waktu untuk kunjung mengunjungi. Sebaik-baiknya sebelum kita mengunjungi rumah-rumah saudara mara kita ataupun teman sahabat handai, hendaklah terlebih dahulu kita menelefon mereka. Adakah waktu yang kita hendak ziarah itu sesuai? Mungkin mereka keletihan, mungkin mereka tidak bersedia untuk menerima tetamu. Ketika kita berada di rumah mereka, janganlah terlalu lama. Maklumlah sudah lama tidak berjumpa, banyak perkara yang hendak disembangkan. Pun begitu, demi menjaga keselesaan tuan rumah, maka kita bataskan waktu menziarahi itu sekitar 30 minit ke 40 minit saja. Pada akhirnya, saya mengharapkan sedikit panduan yang saya sampaikan tadi dapat memberi manfaat dalam kita berhari raya. Semoga hari raya pada kali ini akan lebih ceria dan lebih bermanfaat, dan seterusnya mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira setakat itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.